السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله القائل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس والبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Bahagia dan pengurusi dan imam, seluruh dan kuasa masjid, seluruh pegawai masjid, dan ustaz, alim-alim ulama, seluruh pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan waktunya rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, menunaikan salat isya secara berjemaah, diikuti dengan salat tarawih secara berjemaah, dan di samping itu dapat kita berada dalam majlis ilmu pada malam. Alhamdulillah, pada kali ini saya genap 2 tahun ke Masjid Lama Taipei ini. Saya ingat dari pertama saya ke sini Ramadan 2 tahun lepas, kemudian Ramadan lepas tahun, dan Ramadan tahun ini adalah tahun yang kedua. Cukup 2 tahun. Alhamdulillah, walaupun 2 bulan lepas saya tak boleh dalam kuliah bulanan saya, sebab bulan lepas betulan masjid ni renovate baru dan kena tarikh 30 hari bulan menuhi umur ayah saya. Bulan lepas, bulan 6, bulan 5 pula saya dah mai dah sekat jalan. Sampai di Bandar Baru, susul keluar Bandar Baru, peta ayak kering, tak pernah buka enjin seketui. Ya salah peta ustaz awak tu. 2 tahun sekali, 3 tahun ni kat enjin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kalau bagaimanapun, alhamdulillah pada hari ini dapat sampai awal pula untuk sama-sama berbuka puasa sama dengan tuan-tuan dan puan dan sembahyang salat tarawih. Dan alhamdulillah pada kali ini kita dapat juga bersama dalam majlis ilmu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah taala beri peluang sekali lagi untuk kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini pada tahun 1433. Allah taala telah makbulkan doa kita yang kita minta dari bulan Rajab, minta pada bulan Sya'ban dan sampai bulan Ramadan. Dengan doa kita setiap kali lepas sembahyang, setiap kali majlis ilmu, dan setiap kali kita berdoa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah yaitu bulan Rajab dan berkati juga bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan.
Alhamdulillah Allah Ta'ala dah terima. Allah Ta'ala dah makbulkan kita dapat berada di bulan Ramadan selama 9 hari. Confirm. Ada orang yang tak cukup 9 hari yang ada alamin. Saya ceng sama Ustaz. Pas ke mana? Keluar Ustaz di bulan Syaban, patah balik dalam bulan Ramadan. Tak ada. No? Semua kita berada iaitu 9 hari dan kita masih ada sekali lagi. Iaitu esok hari yang ke-10. Mulai pada malam ni kita dah masuk iaitu gerbangnya, dah masuk permulaan hari yang ke-10. Maka berakhirlah kita fasa yang pertama Ramadan. Sedap tak sedap kita Allahu Akbar, dah tamat fasa yang pertama yang Nabi sebut. Fasa yang pertama awwaluhar rahmah, di awalnya mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa awsatuha maghfirah, lepas tu kita akan masuk pula di pertengahannya, iaitu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diakhiri iaitu fasa wa akhiruha itqun minan nar, di akhirnya mendapat kemerdekaan daripada api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimat hadirin hadirat yang rahmati Allah sekalian, kita berada di tahun ini iaitu tahun 1433. Kalau kita di umur 30 tahun, 30 kali dah masuk bulan Ramadan. Umur 50 tahun, 50 kali dah kita melalui Ramadan. Umur 80 kali dah kita singgah pada bulan Ramadan. Dan apakah Ramadan yang lepas kita dah manfaatkan, iaitu dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sebaliknya, yang mana kita pada tahun ini insya-Allah pada tahun 1433 ni, biarlah Ramadan yang lepas sebagai Ramadan yang mana yang sama dengan yang lepas-lepas, tetapi pada tahun ini kita nak natijah kita, keputusan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sama. Muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan iaitu beberapa ibadah di dalamnya, yang mana yang tidak ada di bulan lain tak ada, tapi Ramadan ada. Ada Ramadan yang mana dalam Ramadan ini ada ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dikhususkan yang tidak ada di bulan lain. Di antaranya ada amalan yang sunat, ada amalan yang wajib. Apakah dia amalan yang sunat? Amalan yang sunat iaitu sembahyang sunat tarawih, tak ada bulan lain. Kalau ada orang yang mana yang bulan Muharram nak sembahyang tarawih, kena pergi hospital, waya tak mana tak kena. Ramadan sahaja iaitu dikhususkan dalamnya, iaitu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadat sembahyang sunat tarawih secara berjemaah. Tapi kita kena ingat bahawasanya tarawih ini adalah sebagai satu ibadah, bukanlah satu adat. Tapi setengah masyarakat kita yang jadikan, segelintir masyarakat kita yang menjadikan tarawih adalah salah satu ibadah, salah satu sebagai adat, bukannya ibadah. Macam mana sebagai adat, iaitu tarawih saja mayang, waktu lain tak mayang. Tarawih saja berjemaah, waktu lain tak jemaah. Main subuh lepas makan sahur, Allahu Akbar, mengantuk, sambung lain. Sedap-sedap 7:30. Bukan setakat tak semayang jemaah, tak semayang langsung subuh. Puasa apa tak semayang. Main zuhur pula, Allahu Akbar, kerja letih, nak rehat sat, letak kepala, nak menyandak sat, tahu-tahu sedap-sedap pukul 2:30. Tunggil. Balik rumah pula pukul 5, anak ajak di bazar Ramadan. Sini saya tak tahu lah bazar Ramadan mana ada sini. Ada. Tak mau pula bandang kan. Panjang lah. Saya tak tahu lah di Taipei macam mana, tapi kalau di Singapura ni ada bazar Ramadan panjang, hampir 2 kilometer. Jalan Allahu Akbar lebih pada saya.
Kita sa'i Safa Marwah tak teruk macam tu. Tapi nak sa'i di bazar Ramadan, ya Allah Akbar. Safa Marwah one way. Pi kok ni balik kok ni kok tu ya. Dia tak ada orang yang lawan arus. Melainkan orang yang setelah dia tahallul dia nak balik ke apa ni, ke tempat Baitullahil Haram ataupun nak kembali ke Safa balik, hal tu tak ada masalah. Kalau lama sekali sikit saja tu. Nah, ni dah Allahu Akbar, hak nak pi pun kok tu, nak balik pun kok tu. Letih ngayak tu ya, balik-balik pula dia ni makan macam-macam, beli segala serba sekali. Tangan ni 10 jari penuh. Dengan martabaknya, dengan akoknya, dengan cakotiaunya, dengan bihusuknya, dengan mi kuahnya, sebelah tangan. Belah kiri lah dengan ayak tebunya, dengan lecikannya, dengan soyanya. 10 jari penuh balik, lumbuk dia letak di atas meja. Wah, nak buka puasa. Allahu Akbar, macam nak balas dendam. Bila buka puasa pula orang mula dengan kurma, tamar. Mula tamar sebiji ataupun 3 biji ataupun 5 biji, makan, tak ada masalah apa. Ini yang mana yang baik sebagai sunnah. No, dia ada mula-mula apa, bukan sekat legutu tuan-tuan, cekak terus buah Melaka. Ni ada buah Melaka. No. Ambil buah Melaka, bukan sekat sebiji, 5 biji, masuk mulut. Penuh mulut buah Melaka. Kadang-kadang terlekat buah Melaka tu ya. Allahu Akbar, buka puasa tu belum hal lain. Bila makan-makan nak masa buka puasa tu pula orang kena sabar, tunggu baca doa dulu baru buka puasa. Ni dak baru muazzin baru subhanallah alhamdulillah. Wah, masuk terus. Dan dulu bagi orang azan bagi dia dulu. Bagi bunyi azan ni dak baru orang buka mikrofon, dengar mikrofon pokrak. Masuk waktu dah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila makan dah kenyang apa jadi menyendak. Tak larat dah. Nak sandak saja saya nak ambil. Sandak maghrib hilang tuan-tuan. Hanyut maghrib. Isyak pun hanyut. Tak dengar salawat sampai. Ni tarawih ni. Dan bangkit basuh muka, terus pakai baju perdekah di masjid apa? Nak semayang tarawih, tak lagi ada mulai. Makan juga. Allahu Akbar. Yang menjadikan tarawih sebagai satu adat, bukannya satu ibadat. Nak tarawih baru rasa nak bulan puasa, dekat bulan puasa, baru rasa nak memperbaiki surau, baru nak cari surau tak mana, baru nak tebas surau, baru nak cuci surau. Masjid Lama Taiping walaupun lama alhamdulillah duk macam tu ya. Walaupun ni kita kata buat baru sikit saja, nak bagi bukannya tambah bagi luas. Cuma nak bagi cantik supaya kita semangat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah-setengah tempat Allahu Akbar tuan. Bulan Syaban baru cari surau. Surau nak masuk ke mana surau? Surau Mautan. Faham? Hak yang kawan ni kata, jom kita masuk ke ni, tak boleh. Tahu tak tahun ke ni? Jalan tak elok dengan belopaknya, dengan akaknya, macam-macam. Aku dah masuk dah terlepas, habis bumper kereta aku, dah kereta lurut. Lepas tu pula, tak apa, kita masuk ikut jalan tepi sungai. Tak boleh kata, terlepas, hang tak ingat banjir. Tak boleh tepi sungai, kena ambil ikut jalan lain. Kita ambil jalan ikut tepi bukit, tak boleh, hang tak ingat tak? 2 tahun lepas aku ni masuk duk ICU 3 hari belah babi sungai. Baru kena surau tengah-tengah hutan. Cari baru jumpa jalan sampai surau tengok surau tersergap indah warna hijau, bukan cat tuan. Bukan bendera. Seropok tu woi. Faham seropok tu ya? Saya cakap pasal dah minta maaf, faham tak faham tu juga. Seropok tunggu dia, rumput kena. Tarik seropok tunggu itu, tarik. Bukan seropok tunggu turun. Kali dengan dinding round turun. Puas. Kalau saya nak senayang tarawih, dijadikan tarawih sebagai satu adat, bukan satu ibadat. Kita kena jadikan ia adalah satu ibadat, sembahyang tarawih dengan cermat, sembahyang tarawih dengan sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima amalan sunnah kita.
Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, berupa tak sengaja masa diberikan 40 hingga 50 minit. Masya Allah, saya cuba sebab masa yang diberikan memang minimum bagi saya 50 minit. Lalu tazkirah Ramadan pas jam setengah. Tak apa, insya-Allah saya cuba manfaatkan. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Selain daripada itu, iaitu ibadah yang mana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah fardu, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Bilakah difardukan puasa di bulan Ramadan? Iaitu pada tahun kedua Hijrah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinatul Munawwarah dan menegakkan sebuah negara Islam, menegakkan sebuah daulah Islamiyah yang berpusat di Madinatul Munawwarah. Setelah itu tahun kedua Hijrah, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kefarduan puasa di bulan Ramadan, yaitu di penghujung bulan Sya'ban. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumus shiyam, kutiba ay furida. Ulama tafsir, kutiba ay furida, yaitu difardukan siyam, berpuasa ke atas kamu. Difardukan puasa yaitu di tahun yang kedua Hijrah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tegakkan daulah Islamiyah, tegakkan negara Islam. Pasal apa Nabi tegak negara Islam, tuan? No? Yang Nabi tegak negara Islam ni pasal apa? Alangkah baiknya kalau Nabi ni sekadar kalau kita fikir orang yang mana yang tak sedara mana, yang tak apa cerdik mana lah. Alangkah baiknya Nabi ni sekadar dakwah, sekadar ceramah, sekadar kuliah cukuplah. Lah ni Nabi dah tak ada tugas Nabi, tugas yang disambung oleh siapa? Oleh ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Pasal apa ulama ni yang mana dia ini juga memikir berkenaan tentang daulah Islamiyah. Alangkah baiknya kalau kata ustaz ulama ni cakap mengajar di masjid, cakap mengajar di surau, mengajar di pondok cukup. Tak usah dok fikir hal negara. Pasal apa yang dok fikir berkenaan hal negara? Sebab kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sejarah menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara kuliah, secara ceramah, secara usrah dan sebagainya yang bermula di era di Makkahul Mukarramah selama 13 tahun. Nabi berdakwah selama 13 tahun. Alhamdulillah, Nabi dapat mengislamkan, mengeluarkan masyarakat daripada orang yang fa'al jahiliyah kepada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa 13 tahun, Nabi dapat mengislamkan seramai 300 orang. 300 orang Nabi dapat islamkan, iaitu daripada era mula-mula Nabi ditabalkan menjadi Rasul sampailah Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Selama 300 orang memeluk Islam. Setelah itu Nabi pun berhijrah ke Madinatul Munawwarah dan tegakkan daulah Islamiyah. Nabi sempat iaitu memimpin daulah Islamiyah. Nabi sebagai Perdana Menteri mendaulatkan syariat Allah, yang mana Nabi menegakkan daulah Islamiyah. Negara Islam itu menggunakan perlembagaan Al-Quranul Karim, kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama mana Nabi memerintah, iaitu selama 10 tahun. Nabi berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun sahaja. Di Mekah Nabi dapat mengislamkan seramai 300 orang. Di Madinah dalam masa 10 tahun Nabi dapat mengislamkan seramai 124,000 orang. Ini hasilnya itu daulah Islamiyah. Memberi kefahaman kepada orang kafir, memberi kefahaman kepada orang musyrik bahwasanya Islam itu indah, bahawa Islam itu cantik. Lah ni walaupun ya kita kata ada di antara contoh kita tengok lihat pada hari ini dalam channel-channel ataupun dalam rancangan radio, televisyen pada hari ini ada apa sangat kita tengok yang mana yang ada ciri-ciri agama, yang ada kuliah dan sebagainya, ada apa saja.
Kalau kata pasal Esro tu banyak sikit. Ada awaninya,